Okey, surah Al-Masad ni kita biasa baca. Bismillahirrahmanirrahim. Tabat yada abi lahabin wa tab, ma aghna anhu maluhu wa ma kasab, sampai habis. Okey, surah ni cerita tentang Abu Lahab dan juga Ummu Jamil. Kita tahu lah cerita tu. Dia cerita pasal Abu Lahab dengan isteri dia. Tapi kita biasa baca kisah-kisah dalam Quran ni, kisah-kisah sejarah dalam Quran, kita kadang-kadang kita memisahkan kisah itu dengan diri kita. Kisah-kisah dalam Quran sebenarnya sedang bercerita tentang kisah-kisah kita, iaitu sikap-sikap yang ada ataupun sifat-sifat yang Allah gambarkan melalui beberapa watak dalam Quran. Sebenarnya sifat tu ialah sifat kita juga. Sebab kalau kita tengok tentang Abu Lahab contohnya, boleh tak seseorang tu tahu cerita Abu Lahab ataupun isteri dia bukan melalui Quran? Boleh. Kita boleh buka sejarah, kita boleh buka karya-karya agung sirah ke untuk melihat apa yang Abu Lahab buat, apa yang isteri dia buat. Nak katanya kita boleh dapat info lah berkenaan dengan benda tu. Tapi Allah apabila dia mengekalkan kisah di dalam Al-Quran menjadi ayat Allah, jadi benda tu sangat penting. Kita kena perhati. Sebab apa? Bila kita tengok dalam ayat Al-Quran ni, kisah-kisah dia Allah tak buat detail. Sebagai contoh Abu Lahab ni punya kisah, Allah tak cerita apa yang Abu Lahab buat, tapi Allah cerita apa punca Abu Lahab tu berlaku macam tu, apa punca dia jadi gitu, dan apa punca dia dilaknat. So kita kadang-kadang bila kita baca surah ni, kita kena fokus juga apa sebenarnya yang ada pada Abu Lahab, dan kenapa Abu Lahab ni dia membawa kisah kita juga. Sebab Abu Lahab ni dia mungkin dah mati kan, dia akan menerimalah azab yang seperti Allah janjikan. Tapi cerita ni tuju kepada kita supaya kita jangan ada sifat macam Abu Lahab. Apa Abu Lahab buat? Abu Lahab ni kalau kita tengok ayat Quran, surah Al-Masad tu, pada ayat pertama, tabat yada abi lahabin wa tab, binasalah kedua-dua tangan Abu Lahab dan binasalah dia bersama. Maksud kedua-dua tangan ni maksud dia apa yang diusahakan lah. Macam kita sebut ringan tangan kan, tu satu kiasan. Ringan tangan maksudnya kita suka menolong. So bila binasa kedua tangan ni maksudnya binasa apa yang dia dah pernah buat, apa yang diusahakan semua binasa. Sebab apa? Satu sikap yang ada pada Abu Lahab ni, iaitu ma aghna anhu maluhu wa ma kasab. Dia ada rasa bahawasanya apa yang diusahakan, dia ada anak-anak, dia ada pangkat, dia ada harta, dia ada kedudukan. Sebab Abu Lahab ni geng-geng menteri juga dekat Mekah tu. Dia ada kroni, dia ada bisnes besar, dia ada kekayaan. So bila benda-benda tu ada pada dia, dia rasa benda tu cukup dia bergantung. So apa gunanya agama Muhammad kepada aku? Dan kadang-kadang kita lihat balik, sifat tu dia boleh jadi ada pada kita. Iaitu kadang-kadang kita dah bekerja, kita dapat banyak duit, dalam masa yang sama kita tak solat. Lepas tu kita pun fikir, apa gunanya solat kepada aku kalau aku boleh dapat duit sekian-sekian? Apa gunanya aku solat kalau aku boleh dapat 1 juta setahun? Sama je aku solat ke tak solat ke, aku dapat efek yang sama. Jadi dia membentuk satu pemikiran bahawasanya melihat kejayaan dekat dunia ni, kayu ukur keduniaan ni, paradigma untung rugi dia hanya kepada duit. Bukan pada kita sebagai seorang hamba kenal Tuhan. Bukan begitu. Jadi itu yang kita belajar daripada kisah Abu Lahab. Dalam surah yang sama, Allah juga merakamkan kisah isteri dia, iaitu Ummu Jamil lah nama dia, isteri dia. Wa mra'atuhu hammalatal hatab, dan isterinya pembawa kayu api. Apa maksud pembawa kayu api? Pembawa kayu api ni satu kiasan. Dia bukan orang tu dibawa kayu api, tapi dia bayangkan kita ada api yang kecil. Kita api kecil, kita campak kayu api. Apa jadi? Api tu besar. Api tu besar. So sifat Ummu Jamil ni, isteri Abu Lahab ni, dia tugas dia ialah dia membakar benda kontroversi ni, dia bakar, dia mengadu domba sampai orang boleh benci kat seorang. So kalau kat media sosial kadang-kadang kita dekat bahagian komen ke, kita boleh komen macam-macam, teruk-teruk kat satu sosok tubuh ni, sampai kadang-kadang orang tu tak buat salah pun, tapi satu dunia tiba-tiba benci kat dia, hinakan dia, kita mengumpat dia, kita mengadu domba, kita mencela dia. Jadi ini antara sifat isteri Abu Lahab yang kita kena belajar, bahawa sifat ini menyebabkan tak berbaloi hidup kita, tak berbaloi, dan benda tu menyebabkan kita dicelakakan. So apa guna kita buat benda tu? So surah ini dia bukan sekadar kisah yang Allah rakamkan dan Allah kekalkan jadi ayat-ayat Allah, tapi kisah ni sebenarnya dibentuk, yang bila kita baca tu dibentuk karakter kita, tindakan apa yang sepatutnya kita buat dan tindakan apa yang sepatutnya kita tinggalkan. Wallahu a'lam.